سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah maghrib malam ini kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, muka surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini, berpusing kelakuan ini sekalian pula atas ibadah yang batin, yang ia ibadah yang batin tempat perjalanan hati, tempat perjalanan hati, amalan hati, pekerjaan hati yang wajib bahawa engkau belajar akan dia daripada tawakul dan tafwid, yakni menyerah diri, dan redha dan sabar dan taubat dan ikhlas dan yang lain daripada demikian itu. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula atas ibadah yang batin. Kemudian ni selepas daripada ilmu yang pertama-tama yang wajib kita belajar adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak beribadah kepada Allah. Ilmu yang kedua yang wajib kita belajar adalah ilmu macam mana cara kita nak melakukan amal ibadah, iaitu ilmu fiqh. Ilmu hak zahir, amalan hak zahir. Kemudian pergi pula kepada ilmu hak berkaitan dengan ibadah yang batin, yakni ilmu tasawuf. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin, bagi mereka yang nak menjalani jalan akhirat, bagi mereka yang nak selamat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama yang wajib adalah menuntut ilmu. Pertama-tama yang wajib adalah menuntut ilmu, yang mana ilmu ni wajib didahulukan atas ibadah, kerana ilmu menjadi asas, ilmu menjadi panduan kepada ibadah. Jadi ilmu wajib didahulukan atas ibadah kerana dua sebab. Yang pertama, supaya ibadah kita terhasil dan selamat. Yang kedua, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebenar-benar takut. Jadi sebab yang pertama, Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya ibadah kita terhasil dan selamat. Jadi ilmu manakah yang kita wajib dahulukan atas ibadah supaya ibadah kita terhasil dan selamat, iaitu ilmu yang pertama-tama pulaknya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Ilmu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipanggil ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mengesakan Allah ni menjadi asas akidah kita, menjadi asas pegangan kita. Apabila kita berpegang Allah Ta'ala Tuhan yang esa, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, sebab hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang esa. Itu asas kepada akidah kita.
Kemudian kalau kita mengaji keesaan, sifat keesaan Allah, sifat wahdaniyah, dia pecah pula wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Yang panjangnya pula keesaan pada perbuatan. Apa maksud keesaan pada perbuatan? Maksud keesaan pada perbuatan, sekalian perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku yang terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelas yang terdahulu saya ada baca hak di muka surat 16. Kelas yang terus saya baca muka surat 16 dan kitab Minhaj kita ni didatangkan muka surat 16 baris yang kedua. Bahawasanya tiada ada di dalam mulki di alam tiada ada di alam mulki, alam bumi, alam dunia ni dan malaku, yakni alam langit, melintah khatir, terlintah di hati, dan terkerlik mata yang memandang, kerlik mata, melainkan dengan qada Allah dan qadarnya dan iradatnya. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah dan susunan Allah Subhanahu wa taala. Terlintah khatir, terlintah di hati, terkerlik yang memandang, kelik mata. Tidak ada yang berlaku melainkan dengan qada Allah dan qadarnya qada Allah dan iradatnya dan kehendaknya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara baik, sama ada perkara jahat, manfaat, mudarat, iman, kufur, semua yang berlaku adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terlintah di hati pun kehendak Allah pada azal sampai masa terlintah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kelik mata kita ni pun Allah Taala tentukan pada azal sampai masa kelik Allah Taala yang buat. Bergerak nadi pun ketentuan Allah pada azal, saah dan bergerak setiap masa ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun sebesar zarah yang terlepas daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Kita kena pacak molek akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab Imam Ghazali mengatakan bahawa terkadang ada juga yang berpegang dengan akidah yang terpesong, akidah yang menyalahi dengan akidah yang sebenar, maka ibadah yang kamu lakukan, kata Imam Ghazali, jadi macam debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang barangkali Imam Ghazali mengatakan berpegang engkau dengan akidah yang menyalahi sebenar, akidah yang bid'ah, akidah yang direka-reka yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan jadi macam debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Kemudian kita nak letak di mana pula ikhtiar dan usaha kita. Yang kita pegang tadinya, semua perkara yang berlaku datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Hak kita sambung mengelepah. Cerita ilmu yang pertama-tama, ilmu mengenal Allah. Yang kita duk baca hari ini masuk dalam ilmu tasawuf. Itu yang ketiga. Yang pertama, ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu fiqh, macam mana cara kita nak mengabdikan diri pada Allah. Yang ketiganya, pergi kepada ilmu berkaitan dengan ibadah yang batin, ketaatan yang batin. Ini pergi pada ilmu tasawuf. Tapi saya macam mengelupaslah. Saya khulasah balik, ulang balik bab ilmu yang pertama-tama. Kena ulang, kena tekan ilmu yang pertama-tama ni, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ilmu fiqh comel,
ilmu tasawuf pun comel, tapi ilmu mengenal Allah, ilmu yang pertama-tama tu tak lulu, tak pakai, kosong terus. Jadi ilmu yang pertama-tama itulah yang kita nak kena tekan, nak kena faham molek, biar lumak, biar masuk jelas sampai tahap tahqiq, kejap tak degih dah kitanya. Hak kita pegang, mari apa pasal mana pun kita ni tak terkeliru dah. Kita tak terpengaruh dah dengan apa-apa fahaman akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua perkara ketentuan dan perbuatan Allah. Sehingga kan terdetik di hati pun ketentuan dan perbuatan Allah. Berkelip mata, bergerak nadi pun ketentuan dan perbuatan Allah. Lepas tu kita macam mana? Tak ada apa satu kita. Tuhan belakang. Tak ada apa satu kita. Itu akidah Jabariyah. Akidah yang menyalahi sebenar. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dah semuanya daripada Allah. Hakiki sebenar-benarnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat-ayat Quran Allah Taala menyandarkan perbuatan kepada kita. Allah Taala menyandarkan perbuatan kepada kita. Dalam ayat-ayat Quran. Ayat hok kita dok baca semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaya Allah kami menyembah. Akan dikaya Allah kami yang minta pertolongan. Allah Ta'ala sandar, kita yang buat ibadat. Kita, aku yang buat ibadat. Kami yang buat ibadat. Jadi ayat tu menyandar bahawa kita yang buat ibadat. Kita yang minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah Ta'ala mengetahui. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan. Lepas tu dalam Quran perintah kita sembahyang. Aqimus salah. Dirikan oleh kamu akan sembahyang. Falyasumhu. Puasa oleh kamu. Jadi bila Allah perintah kepada kita sembahyang contohnya, maknanya kita ada peranan juga. Kalau kita tak ada apa satu, macam mana Allah Ta'ala sembahyang, dirikan sembahyang oleh kamu. Kami tak ada gapa-gapa, Tuhan belaka. Sebab apa nak perintah kami pula dah sembahyang? Sebab kami tak ada gapa-gapa. Tiba-tiba ayat perintah dirikan oleh kamu akan sembahyang. Mana kamu ada peranan. Allah Ta'ala larang kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum. Jangan kamu campur dengan tangan kamu tu akan kebinasaan. Tuhan larang kita, jangan kamu campur diri kamu. Dalam Al-Quran banyak larang kita. Bila Tuhan larang kita, maknanya apa nak larang kitanya? Kita tak ada apa-apa, Tuhan belaka. Tak payah laranglah kita. Bila Tuhan larang, jangan kamu buat, mana kamu tu ada perbuatan. Kamu ada peranan. Itu dinamakan ikhtiar dan usaha. Sebab Allah Ta'ala menyandar perbuatan kepada kita. Kita yang buat ibadat. Kita yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat Quran. Dalam sembahyang kita pula, hadis riwayat daripada hadis riwayat Muslim tu, wajjahtu wajhiya lilladzi, tu hadis riwayat Muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadap diri aku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, ada aku situ. Ibadat aku, sembahyang aku, ibadat aku, Nabi kata. Itu hadis riwayat Muslim. Makna kita ni ada perbuatan. Mana yang hadap ni siapa? Aku hadap diri aku. Itu sandar kepada kita. Maka ayat Quran sandar kepada kita, hadis pun sandar kepada kita, Ahlussunnah wal Jamaahnya menyandarkan sedikit peranan kepada kita yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha kita mutlak ke? Terikat dengan ketentuan Allah
terikat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau main terikat gitu tak ada, hakikinya memang tak ada. Tapi kenapa kata ada kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan, wajib kita letakkan bahawa kita ada pilihan, bahawa kita ada perbuatan hanya kerana ayat Quran menyanda perbuatan kepada kita. Itu sahaja. Lepas tu mutlak bebas, tak? Sebab apa? Ini terlintas di hati pun terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Berkelip mata pun terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Ni. Tidak ada satu perkara walaupun sebesar zarah yang terlepas daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau terlintas di hati pun Allah Ta'ala tentukan pada azal. Sampai masa terlintas Allah yang buat. Terlintas di hati. Pilihan hati. Besar pilihan hati ni. Nak boleh jadi kita menetap dalam hati kita memilih untuk melakukan satu-satu perkara, panjang kiraan. Terdetik di hati pun ketentuan dan perbuatan Allah sama telah pilihan kita. Berkelip mata, bergerak nadi, ketentuan dan perbuatan Allah sama telah usaha kita. Lepas tu kenapa disandarkan kepada kita? Walha hakikinya apa yang kita pilih terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Apa yang kita buat terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Kenapa sandar pada kita? Ni jangan korek Kalau kita buka dalam kitab Sifat 20, Allah Ta'ala sandar kepada kita walau hakikinya kita tak ada. Kenapa Allah sandar kita? Jawapan dia dalam kitab la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Didatangkan ayat Quran. Jangan ditanya pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya. Banyak ayat-ayat menyatakan bahawa segala-galanya datang daripada Allah. Kita berpegang. Segala-galanya datang daripada Allah. Tapi kenapa dalam keadaan segala-gala tu daripada Allah, segala-gala tu untuk Allah, kenapa Allah sandar kita? Jangan ada soalan tu. Ayat menyatakan bahawa segala-gala datang daripada Allah, kita berpeganglah. Semua perkara datang daripada Allah. Ayat Quran sandar kita, oleh kerana ayat tu sandar kita, kita letak sedikit peranan dinamakan ikhtiar dan usaha kepada kita. Dan ikhtiar usaha kita sebenar-benar bebas. Tidak, terikat. Dah terikat jadi macam tak ada. Hakikinya memang tak ada. Tapi kenapa sandar kenapa Tuhan sandar kita? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan duk korek tu. Itu hak dilarang korek. Tapi kita nak kena memahami dulu. Ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana, tu kena halusi dulu. Lepas nak korek, lepas daripada faham molek tu, kenapa pula begitu? Jawab jangan korek. Tu Nabi bilang, fa'amsiku, tahan diri kamu daripada membahaskan dalam berkaitan dengan qadar dan qada. Tahan diri ni hak kita nak usur-usur. Adapun untuk memahami mana hak akidah yang sebenar, mana akidah yang terpesong, itu fardu ain. Jangan duk witiawawa. Tak faham. Tak faham tu nak. Ada pula ada faham tu nak. Tepat kita kena faham, kita kena faham. Tapi apakah di sebaliknya? Tu jangan tu bawalah kita dilarang korek. Sebab tu kita tak faham tu, tak capai akal kita. Adapun untuk susung mana hak ahli sunnah, mana hak pegangan terpesong, hak tu wajib kena susung molek. Kadang-kadang permulaan tu betul. Segala-gala perkara datang daripada Allah. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah meletak sedikit peranan dinamakan ikhtiar usaha. Bila pergi pada ikhtiar usaha kita mutlak. Tuhan tidak letak dah. Tuhan hanya mengetahui. Tadi kata semua perkara datang daripada Allah. Sebesar zarah pun tak ada yang tidak datang daripada Allah. Bila pergi pada ikhtiar usaha ni bukan datang daripada Allah. Allah tidak letak, Allah hanya mengetahui. Itu akidah yang terpesong, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya kita tak faham hak permulaan asas kitanya. Semua perkara yang berlaku datang dari ketentuan dan perbuatan Allah. Sebagaimana saya sudah sebut sebelum ni lah. Tu duk cakap. Bunyi pendek rekah aja. Tapi kena ambil faham molek. Tu duk cakap.
Tuhan tetap berkedah. Tuhan tetap berkedah pada azal. Tuhan tetap belaka. Faham tak? Belaka ni tak ada kecuali dah lah. Tuhan tetap belaka, termasuk ikhtiar kita pun, pilihan kita pun Tuhan tetap dah pada azal. Termasuk perbuatan kita pun Tuhan tetap dah. Tuhan tetap belaka dah pada azal. Hak berlaku sekarang ni semuanya kerjaan Tuhan belaka. Ni waktu cakap. Kainat tak ada bekas sama sekali. Saya dengar tak? Kainat tu makhluk lah. Kalau ni kainat tak je dengar. Tuhan tetap belaka dah pada azal. Semua yang berlaku ni kerjaan Tuhan belaka. Kainat tak ada bekas sama sekali. Apa kainat? Makhluk. Apa dia makhluk? Hati. Hati kita ni pun makhluk. Makhluk tak ada bekas. Terlintas di hati, tu Allah yang buat. Sebab makhluk tak ada bekas. Sebab apa? Semua kerjaan Tuhan belaka. Terdetik di hati ni pun kerjaan Tuhan juga. Lepas tu, kita gerak usaha ni. Kita gerak. Kita ni makhluk, kainat. Makhluk tak ada bekas. Dah gerak ni, semuanya kerjaan Tuhan. Kalau gitu, tak ada lah. Hakiki memang tak ada. Tapi kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar dan usaha. Sebab ayat Quran duduk sandar kita. Setakat tu sahaja. Cuma, kenapa ayat Quran menyandarkan perbuatan pada kita, walhal semuanya perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tu barulah bukti. Ni kadang-kadang jadi bolong. Kalau gitu Tuhan belaka, tak payah usaha. Tak payah usaha. Tak payah usaha ni maksud ayah kerja. Tu orang malah. Tak payah usaha. Tak payah usaha macam mana? Setiap masa ni kita berusaha ni. Setiap masa ni. Yang kita duduk tak terbalik ni bukan kita usaha. Kan kita ada tenaga kan? Ada rank, ada kekuatan. Kalau tak ada tenaga, tak ada rank, tak ada kekuatan, boleh duduk congok. Balik lah. Hak netang tu kalau bercongok balik. Jadi kita boleh kekal congok ni, usaha kita lah tu. Kita duduk bernafas, sosak tu usaha kita lah orang panggil. Kita buka mata, kita pandang, kita beri perhatian apa yang kita tengok, tu usaha lah setiap saat. Kita dengar, kita ambil tumpuan apa yang kita dengar, itu usaha kita. Tak mau usaha gapanya. Tuhan belaka. Tak ada usaha, ayo usahalah kitanya. Lagi bangun jalan kita dapur. Dah jalan tu bukan usaha. Lagi buka tu saja cari makanan, usahalah tu. Setiap masa kita berusaha. Tapi apa yang kita pilih, kemudian kita berusaha, semuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Dan semuanya ketentuan Allah pada azal dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dan kudrat. Faham molek? Pegang dah sudah. Korek lah. Sebab apa? Setiap saat yang berlaku di kita tu adalah perbuatan Allah. Setiap saat ada yang berlaku tu ada pilihan kita, ada perbuatan kita yang mana kita ahli sunnah sandar pilihan saat tu kepada kita, perbuatan tu pada kita, yang sebenar-benar pilihan kita, perbuatan kita terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena tu. Takut Tuhan belaka, tak ada gambar satu kita Jabariyah tadi. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Pilihan kita pilihan yang mutlak. Sebab Allah jadikan akal, Allah jadikan hati nurani kepada kita. Maka akal kita Allah Ta'ala letak kekuatan IQ dia tu. Maka kekuatan itulah yang memilih sendiri. Kekuatan akal tu yang memilih sendiri. Kemudian Allah Ta'ala letak gagah di tubuh kita. Gagah itulah berusaha sendiri. Itu akidah Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kita ahli sunnah wal jamaah, Tuhan jadikan akal. Tuhan jadikan kekuatan di akal. Kekuatan di akal inilah yang menentukan kita ni mukallaf ataupun tidak. Betul. Tapi sampai masa akal kita menilai semuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Allah letak kekuatan di tubuh kita. Gagah. Dipanggil dalam kitab kudrat di tubuh kita. Gagah di tubuh kita ni Tuhan letak. Tapi sampai masa
Yang menggerakkan tubuh kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrat. Jadi Jabariyah tak ada apa satu itu Tuhan belaka. Mu'tazilah Qadariyah pula kita. Tapi apa yang kita pilih dengan akal yang Tuhan jadikan. Apa yang kita buat dengan gagah yang Tuhan letak kita. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya tak ada lah. Hakikinya memang tak ada. Zahir sahaja. Zahir kita ada pilihan. Zahir kita ada perbuatan. Memang zahir kita ada pilihan. Kita nak buat gapa-gapa, kita ada pilihan kita. Kita bukan macam terpukau, bukan. Kita bukan macam tersosong apa. Macam jalan awak kena pukau tu lah. Macam apa? Sosong apa? Jalan macam orang ngigau. Jalan tak ada pilihan sendiri. Hak kena pukau dia orang kata. Tak. Apa yang kita buat adalah mari daripada pilihan kita. Zahir dia gitu. Memang pilihan kita. Kita mari tak nak mari ngegapa, nak pakai baju mana, nak pakai selipar mana, nak ambil piyah mana. Itu kita yang memilih sendiri. Bukan kita macam terpukau, bukan. Tapi apa yang kita pilih, itulah hakikinya ketentuan Allah pada azal. Dan di saat kita buat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Tapi macam mana kita tak mari pun di hati kita, waktu perbuatan Allah, hak mari di hati itu bab lain. Itu bukan bab pegangan. Itu bab lain tu. Kita cerita ni bab pegangan. Tapi hati lupa, lalai daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang timbul di hati kita hanyalah perbuatan kita atau bab lain. Atau bab dalaman masing-masing. Itu bukan berkait dengan akidah. Akidah kita berpegang pacak segala-gala perkara, ketentuan dan perbuatan Allah. Setiap saat berlaku di kita ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita hidup ni Allah yang menghidupkan kita. Bukan kerana kita bernafas, bukan kerana udara. Setiap saat kita hidup adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita nampak dengan biji mata ni, bukan biji mata yang we nampak, Allah yang we nampak. Nampak kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengar kita ni adalah perbuatan Allah. Setiap saat perbuatan Allah. Tapi kita ingat ada Allah yang buat? Tak ingat-ingat. Ada ingat tu bab lain. Lepas tu macam mana nak mari ingatan tu? Tu cerita bab lain tu. Itu tidak ada dalam perbahasan kitab Usuluddin, kitab pegangan. Itu pergi pada kesucian dalaman. Kalau dah kitab Minhajul Abidin ni sampai ke Aqabah yang ke-7. Baru nak cerita bab ingatan tu. Ini kita cerita ni Aqabah yang pertama, bonggok yang pertama, bab ilmu sahaja. Itu kita sebut dah kuliah-kuliah yang sebelum dah benih ni sebagai khulasah balik lah. Macam sebut mengelepah lah, kita kelas berhenti 2 bulan. Jadi sebelum kita nak sambung balik, kita khulasah terutama sekali dalam bab pegangan. Ini cerita bab pegangan berkaitan dengan ayat-ayat yang muhkamah. Belum cerita lagi ayat-ayat yang mutasyabihah, atau panjang lagi cerita. Dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih pula. Itu panjang lah pula tu. Itu bab akidah kena atur molek. Dalam suratul Ikhlas tu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kena kemah molek tu pula. Laisa kamis syai'un wa huwa samiul basir. Ini kena kemah molek dalam bab akidah kita. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Kita ngaji dalam sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Itu kena kemah. Berkaitan pula dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Ayat-ayat yang maksud dia tidak terang, maksud dia agak sama. Tu kena kemah. Ini nak memastikan bahawa kita betul-betul berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit sahaja menyalahi, sedikit sahaja tergelincir, maka ibadah yang kamu lakukan, kata Mazali, jadi macam debu yang berterbangan, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ada pun setakat percakapan. Tak sedut takutlah. Ni siapa ke takut nak bercakap? Siapa buat? Saya lah buat. Oh, mung, power mung. Tuhan buat. Saya buat. Memanglah saya buat. Sebab apa? Inna salati wa nusuki. Semayang aku, ibadat aku, saya lah buat. Ni takut dah lalu pula. Rumah comel besar ni siapa buat? Nak kata saya buat tukang kan, muka saya tak pergi bekas. Nak kata Allah buat rumah ni kan, jadi pelik dah. Siapa rumah ni? Allah mari buat tukang. Pelik pula bunyi nak kata saya buat kan. Ngaji akidah ni Tuhan. Dok, cakaplah saya buat. Rumah comel tu saya buat. Siapa Becky ni jadi molek? Yaklah saya Becky. Siapa masak sedap saya masak. Ada apa mandanya? Ni siapa ke dia ngaji PSM mana tak tahulah. Nak cakap saya pun tak boleh. Karuk laginya. Kalau kata saya tu syirik dia kata. Allah. Ning dia terjumuh dalam lubang mana tak tahulah. Sehingga kan kita lafaz niat. Lafaz niat. Usolli usolli fadl maghribi. Saja aku sembahyang. Saja aku syirik. Aku sembahyang, Allah yang buat. Allah kata. Lepas tu hak dalam kitab-kitab fiqh usolli belaka tu. Saja aku sembahyang, saja aku ambil sembahyang, saja aku puasa. Syirik kata dia. Tak ada aku. Ni karut. Yelah, usolli itu ulama yang buat. Usolli itu ulama yang tambah untuk memudah kita dapat niat. Tak boleh kata aku. Lepas tu inna salati wa nusuki wa mahyaya tu Nabi kata. Orang ni pula. Orang sani usolli saja aku semayang. Tak boleh syirik. Lepas tu hadis Nabi inna salati semayang aku, wa nusuki ibadat aku, wa mahyaya hidup aku, wa mamati mati aku. Ada aku. Jadi orang ni kalau dah maknanya buta dah lalu lah. Terang salah tu jumuh juga. Sebab tak boleh cakap aku no. Tak boleh lafaz niat usolli. Tak boleh kata aku. Kayak gini, aku nak balik dah ni lewat aku pula nak balik lagi. Ni panggil slow Tapi ada sungguh di tengah kita seumpama ni. Rupa agama. Tak tahulah yang ambil mana benda yang seumpama ni. Cakapan biasalah. Lepas tu diingatan ni banyak. Kita lah buat. Tu bab ingatan sebab hati jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu bab lain lah pula. Bab pegangan tetap dah. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita diberi sedikit peranan dinamakan ikhtiar dan usaha. Itu secara ringkaslah. Ini sebahagian untuk kita memahami perbezaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang bid'ah, akidah yang terpesong. Sedikit saja. Yang mana kalau kita tak perkemah di sini ni. Ni kadang-kadang salah di sini habis. Ini ilmu yang pertama-tama. Yang insya-Allah sampai di hadapan walaupun kita ni lebih kepada cerita berkaitan dengan ilmu tu sendiri. Tapi kita ambillah huraian ilmu dan kitab ni. Wa imma huraian berkaitan dengan pegangan, wa imma huraian berkaitan dengan fiqh, wa imma huraian berkaitan dengan tasawuf, kita akan perhalu. Sebenarnya kitab ni beri gambaran pada kita nak kemah molek tauhid fiqh tasawuf, kena ngaji kitab suku sakat lah pulaknya. Kita tauhid cara khusus, kitab fiqh cara khusus, kitab tasawuf secara khusus. Jadi ilmu yang pertama-tama ilmu bab akidah. Kemudian pergi pula kepada ilmu macam mana kita nak wa'amal. Tu pergi kepada ilmu fiqh. Kita nak semayang, kita nak puasa. Tu pergi pula kepada ilmu fiqh untuk kita buat amal ni biar betul-betul ikut garis. Yang mana Mazali mengatakan terkadang kita buat amal dalam masa yang lama, bertahun-tahun,
Tapi amal yang kita lakukan menyalahi sebagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita tidak menyedari. Ni. Itu ilmu yang kedua pula. Semayang tunggang-tunggik, berjemaah tunggang-tunggik. Tapi oleh kerana kita tak belajar, terkadang kita buat yang salah ni dalam masa yang lama, dalam keadaan kita pun tak sedar kita buat salah. Sembahyang ada syarat dia, ada rukun, ada syarat bagi tiap-tiap rukun. Tu sembahyang. Kita berjemaah pula, ada syarat-syarat berjemaah. Kita nak sama jemaah ni, ada syarat-syarat qudwah dia pula. Syarat-syarat kita sebagai makmum nak ikut imam, ada syarat-syarat dia pula. Berjemaah ni ganjaran sampai ke 27 kali ganda, 27 ganjaran. Bila ganjaran tu lebih, ilmu pun kena lebih. Yang kita duk mengaji bab taharah, bersuci. Kita duk mengaji bab rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun. Itu untuk sah sembahyang kita. Nak berjemaah, dia ada bab lain pula. Babul jamaah, bab lain. Bab sembahyang jemaah. Dah kita duk mengaji lama kena bab taharah, kita duk ngaji bab rukun, kita duk betul Fatihah, kita duk betul tahiyat lama kening tu, itu untuk sah sembahyang. Lepas tu untuk berjemaah, ilmu lain pula. Sebab ni 27 pahala 27 kali ganda ilmu lain pula situnya. Ada bab lain pula kena ngaji. Takkan benda dunia nak lebih kena tambah ilmu, takkan ilmu agama nak lebih pakai ilmu yang sama, tak payah tambah. Ada bab pula situ. Ni masalah itu terkadang kita buat dalam masa yang lama yang menyalahi sebenar dalam keadaan kita tidak menyedari. Kena belajar pula ilmu macam mana cara nak buat amal, ilmu peko. Barulah pergi pula sininya, pergi kepada hak ibadat batin. Hak berkaitan dengan hak ketaatan batin, hak wajib atas kita kena belajar. Sifat-sifat yang mari dalam hati kita ni, sama ada sifat tu sifat yang diwajibkan pada syarak, sama ada sifat tu sifat yang diharamkan pada syarak. Zahir molek dah, bab pegangan tu permulaan. Zahir comel dah, semayang pun comel, puasa pun comel. Kalau kata ngaji Quran pun comel. Dalam pula macam mana? Ni kira pula dalam. Kira dalam. Bab sifat-sifat hak datang ke dalam hati kita. Ini pergi kepada ibadat yang batin, yang wajib engkau belajar akan dia, kata Imam Ghazali. Mana contoh dalam kitab kita ni, daripada tawakul dan tafwid, yakni menyerah diri. Kita tawakul, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tawakul? Apa makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita kena belajar. Apa makna tawakul? Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah serta buat sebab. Itu tawakul. Dan redha ni mana apa? Kita terima segala-gala perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara baik ataupun kata baik, kita kena terima. Termasuk perkara yang tak baik, terima dari sudut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari segi ikhtiar kita, pilihan kita dan perbuatan kita, kalau benda tu benda yang salah, benda tu benda yang jahat, kita diharamkan redha. Kita wajib kena marah, kita wajib kena benci. Tapi dari sudut benda yang berlaku, benda buruk ni datang daripada Allah, kita kena terima. Kalau anak kita buat benda salah, dari sudut ketentuan Allah, ini semua ketentuan Allah. Masya Allah budak ni. Tapi anak kita buat salah ni, pilihan dia sendiri, kita wajib kena marah. Dari sudut pilihan dia, perbuatan dia. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi dari sudut benda ni susunan Allah pada azal, kita wajib kena terima. Kita kena redha, kita kena sabar akan segala perkara yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar, dan taubah, dan ikhlas, dan yang lain daripada mereka itu, seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Maksudlah kita baca di awal tadi. Mana di antara tawakul, redha, sabar,
taubah, ikhlas. Itu di antara sifat-sifat mahmudah yang insya-Allah lah minggu depan kita akan ceritalah sedikit. Contohnya berkaitan dengan taubah, apa dia, ikhlas tu apa dia. Tadilah kitab ni nak susun bab ilmu, tapi apa yang dinyatakan dalam kitab ni kita hurailah. Kalau bab tauhid kita hurai cara tauhid, kalau bab fiqh kita hurai cara fiqh. Ni cerita bab tasawuf kita hurai secara tasawuf. Tapi nak detail molek, nak halusi molek, kena ngaji kitab cara khusus, tauhid cara khusus, fiqh pun cara khusus, tasawuf pun secara khusus. Dan wajib bahawa belajar pula akan segala manahi, yakni segala yang tegah akan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.